Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan bersalahan qaul bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu Mu'tazilah, wajib atas Allah Ta'ala membangkit segala Rasul alaihimussalatu wassalam. Maka harus baginya, bagi Allah Ta'ala, harus membangkitkan mereka itu segala Rasul, dan ketiadaan membangkitkan segala Rasul. Jadi kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid, di mana pada malam ini kita sambung lagi muzakarah kita menerusi bab yang mana pertemuan kita yang lalu kita membahaskan berkaitan dengan sifat harus bagi Allah, dengan maknanya harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkan perbuat daripada tiap-tiap mungkin. Itu harus sahaja bagi Allah. Nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Semata-mata tilik pada kuasa Allah. Dah Allah Ta'ala tu berkuasa, Dia maha berkuasa, Dia kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Lalu tu dah Dia kuasa, Allah Ta'ala ni Dia tu kuasa. Dia nak buat pun tak apa mungkin ni, Dia tak buat pun tak apa mungkin ni. Tidak ada sebarang tekanan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita nak sambung lagi, nak sambung perbahasan berkaitan dengan perkara-perkara yang menyalahi Mu'tazilah dengan kita ahli sunnah wal jamaah.
Yang mana pada pertemuan kita yang lalu pengarang kita menyatakan di sisi Mu'tazilah wajib memperbuatkan solah dan aslah. Allah wajib mesti buat perkara solah ataupun buat perkara aslah. Kerana di Mu'tazilah akal ialah nombor satu. Akal ialah terasnya. Akal merupakan perkara yang paling tinggi di sisinya. Maka apa-apa hal mesti berpandukan dengan akal yang nombor satu. Adapun ayat-ayat Quran, hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ada bercanggah dengan logik akal, dengan fikiran akal semata-mata di dia, maka dia pasti takwil ayat Quran yang bercanggah dengan akal. Mesti di dia maknanya dia akan takwil hadis-hadis, memalingkan ayat-ayat daripada Quran dan hadis, sekiranya ayat Quran dan hadis tadi itu tidak masuk dengan akal logik bagi mereka. Tu di Mu'tazilah. Akal ialah yang pertama sekali. Adapun Quran hadis, maknanya di dia ni kalau ada yang bercanggah, maka dia takwil mengikut kesesuaian dengan akal fikiran mereka, dengan akal logik hak dia fikir. Itu di sisi Mu'tazilah. Jadi ada beberapa perkara yang menyalahi kita dengan ahli sunnah, kita ahli sunnah dengan mereka Mu'tazilah. Di antaranya Mu'tazilah menyatakan pegangan mereka wajib atas Allah Ta'ala buat perkara solah, wajib atas Allah Ta'ala buat perkara aslah. Adapun di kita harus sahaja. Lalu tu sambung daripada situ lagi. Dan bersalahan qaul bagi Mu'tazilah lagi. Menyalahi lagi perkataan bagi Mu'tazilahnya. Apa hak mereka itu kata hak tak sama kita dengan Mu'tazilahnya? Pada kata mereka itu Mu'tazilah. Pada i'tiqad mereka itu puak-puak Mu'tazilahnya. Di sisi mereka i'tiqad wajib atas Allah Ta'ala, mesti atas Allah Ta'ala, wajib membangkitkan, mesti atas Allah, wajib atas Allah Ta'ala membangkitkan, melantikkan segala rusul alaihi mussalatu wassalam. Tu di sisi mereka Mu'tazilah, wajib Allah Ta'ala melantik segala rasul. Mesti Allah Ta'ala kena lantik, kena bangkitkan segala rasul-rasul ni. Mesti. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, tak. Adapun di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, bangkit rasul, lantik rasul ni harus sahaja. Harus saja bangkit rasul, maknanya melantik rasul ni. Adapun di sisi puak-puak Mu'tazilah, wajib Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala tu mesti dia kena melantik, dia kena membangkitkan segala rasul. Kerana apa? Kerana lantik rasul, bangkit rasul pada satu-satu ummah ni merupakan perkara yang baik, merupakan perkara yang terlebih baik, merupakan perkara hak comel. Dah comel wajib. Kerana di dia hari tu hak pertemuan kita hak lalu, maknanya wajib Allah Ta'ala kena buat solah, kena buat benda baik, ataupun kena buat perkara hak terlebih baik. Masuk dalam kata perkara baik, perkara yang terlebih baik tu ialah bangkit rasul. Kalau tak ada rasul, tak dibangkitkan rasul, tak melantikkan rasul,
Umat tadi duduk dalam kejahilan, duduk dalam kesesatan. Dah begitu, lalu tu hak baiknya, hak moleknya, hak aslahnya, hak salahnya, maknanya wajib Allah Ta'ala, mesti Allah Ta'ala membangkitkan, melantikkan segala rusul alaihi mussalatu wassalam. Itu di sisi puak-puak Mu'tazilah. Itu i'tiqad dia. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, maka harus, itu tafriq pada kata tiada wajib. Tiada wajib hak kesinambungan hak atas tu, umbi asal kita duk bicara tu. Maka ketahui daripada demikian itu hak atas tu, bahawa Allah Ta'ala ni tak wajib atasnya memperbuatkan sesuatu daripada mungkin. Dah begitu kan? Dah Allah Ta'ala tak wajib, maka harus baginya, bagi Allah Ta'ala, yakni di sisi kita ahli sunnah wal jamaahnya, maka harus jah baginya, bagi Allah Ta'ala tu membangkitkan mereka itu segala rusul-rusul, dan ketiadaan membangkit mereka itu segala rasul. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah harus sahaja, bukan wajib atas Allah. Harus sahaja. Dalil kata harus, tengoklah. Ada di antara maknanya celah-celah nak bangkit Nabi hak lain, hak seterusnya Rasul hak lain. Ada di antaranya zaman hak dikenali dengan Ahlul Fatrah. Apa Ahlul Fatrah? Zaman tu tak ada Nabi, tak ada Rasul. Tak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Tak dilantikkan pada zaman tersebut, pada puyam tersebutnya. Tak dilantik maknanya rasul-rasul ada pada zaman tersebut. Maklum di kita, sebelum daripada lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersenggang, maknanya bercerai dengan rasul sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang 500 tahun kalau tak silap. Celah-celah nak dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara rasul sebelum daripada Rasulullah, maknanya tidak ada rasul-rasul yang dibangkit oleh Allah Ta'ala. Itu nama apa zaman tu? Nama zaman Ahlul Fatrah. Apa Ahlul Fatrah? Maknanya zaman tersebut tu zaman yang putus wahyu. Kalau ada pun mereka tadi hak kuat-kuat ke, berpegang dengan kitab-kitab nenek-nenek moyang mereka, tuk-tuk mereka hak berpegang dengan rasul-rasul hak sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu pun kalau ada, maknanya zaman tu terputus, hukum-hukumnya tak ada, dinamakan dengan zaman jahiliyah, tak ada apa-apa. Maka mereka tadi tu diperbincangkan oleh para ulama, maknanya mereka tadi tu ahlu fatrah, ahlu zaman, maknanya tidak diutuhkan rasul pada zaman mereka, maka kehidupan mereka tu free. Kerana apa free? Tak ada rasul, tak ada hukum pada ketika tu. Termasuklah maknanya ayahanda, ibunda, baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Zaman free, zaman percuma, maknanya syurga bagi mereka tadi. Tu puak-puak ahlu fatrah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami azab. Nabi Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami mengazabkan mereka itu hatta nab'atha rasula, sehingga diutuhkan bagi mereka tu rasul. Kalau rasul ada, ya, kena ada hukum-hukum, ikut apa Allah Ta'ala sampaikan melalui rasul tadi. Ada patang larang dia, ada hukum hakam dia dan sebagainya. Tu bila ada rasul. Sekarang tak ada rasul, tu dah tak ada rasul. Wa ma kunna mu'azzibin, tidak diazabkan mereka itu. Tu panggil ahlul fatrah, zaman hak tidak ada rasul. Maka nyata, maknanya harus sahaja di Allah Ta'ala, harus sahaja bagi Allah Ta'ala nak membangkitkan, nak melantikkan rasul-rasul tadi.
Boleh jadi Allah Ta'ala tak lantik. Tengok di antaranya. Dalilnya tadi. Sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit, maknanya zaman celah-celah tu di antara rasul sebelum daripada Rasulullah terputus rasul pada ketika tu. Tak ada rasul. Kalau wajib lah maknanya kena ada. Kalau wajib sebagaimana hak pegangan Mu'tazilah tadi. Maka nyata tak begitu. Ni di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan mereka itu puak-puak Mu'tazilah. Habis itu. So, satu. Dan bersalahan pula. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada menafikan mereka itu puak-puak Mu'tazilah. Mereka itu menapi akan memperlihatkan oleh Allah Ta'ala, yakni akan memberi lihat oleh Allah Ta'ala. Mereka tu napi Allah Ta'ala beri lihat akan zatnya zat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ni Mu'tazilah pula ni. Tak sama pula kita dengan ahli sunnah. Apa ni kita ahli sunnah dengan Mu'tazilah laginya? Dalam masalah melihat Allah. Adapun di sisi Mu'tazilah, mereka itu menapi. Apa makna menapi? Mereka itu kata mustahil. Mereka berpegang kata tentu tak. Mereka katanya akan mereka tak terima. Mereka kata mustahil Allah Ta'ala nak beri lihat kepada hamba dia zat Allah Ta'ala yang mulia tadi, sama ada dunia ataupun di akhirat. Ini di sisi Mu'tazilah. Jadi di sisi Mu'tazilah mereka berpegangnya maknanya bak lihat Allah mustahil. Mustahil Allah beri lihat pada hamba dia yang mukmin, maknanya ataupun segala manusia. Mustahil Allah Ta'ala beri lihat kepada segala manusia tadi, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Mustahil. Ni di sisi puak-puak Mu'tazilah. Kerana dia fikir dengan akal dia. Mustahil Allah Ta'ala nak beri lihat kepada kita, maknanya pada orang yang beriman khususnya, sebagaimana dalil dalam Al-Quran, hak di kita ahli sunnah nanti. Maknanya mustahil Allah Ta'ala nak beri lihat zat dia kepada kita, sama ada dunia dan akhirat. Tu akal dia fikir dengan logiknya. Lalu tu dia guna di antaranya ayat Quran sesuai dengan akal dia tadi. Yang mana dia tafsirkan di antaranya ayat Allah Ta'ala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Ta'ala berfirman, tidak mendapatlah akan Allah Ta'ala oleh mata-mata. Tak boleh nak lihat Allah maknanya. Ni tak boleh nak lihat Allah. Ni dalil Mu'tazilah. Di antaranya tak boleh lihat Allah. Mana dalilnya tadi? La tudrikuhul absar. Allah Ta'ala menyatakan tidak dapat melihat akan Allah, tidak mendapat akan Allah Ta'ala, tak dapat oleh mata-mata, dengan makna tak boleh nak lihat Allah. Sesuai tu dengan logik dia. Dia guna dalil tadi. Di antaranya lagi dalilnya hak kena dengan dia, maknanya dengan logik akal dia, dengan hak dia kata mustahil Allah Ta'ala nak beri lihat zat dia ni di akhirat kelak ataupun di dunia. Maknanya di antaranya lagi di antaranya kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa alaihi salam bersama dengan umat dia lebih kurang 70 orang keluar daripada satu tempat pergi di Bukit Tursina. Lalu tu di antaranya maknanya pengikut Nabi Musa alaihi salam tadi. Dia kata kepada Nabi Musa, wa iskultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hei Musa, kata puak-puak umat mereka tadi, umat Nabi Musa alaihi salam, yang ada maknanya lebih kurang 70 orang pada ketika itu yang keluar bersama-sama dengan Nabi Musa ke Bukit Tursina. Lalu tu mereka tu kata lan nu'minah laka hatta narallaha jahrah. Hei Musa,
Aku tidak sama sekali kami ni akan beriman kepada engkau, melainkan kami tu lihat Allah Subhanahu wa taala. Puak-puak dia tak disuruh. Nabi Musa tadi minta supaya maknanya lihat Allah Subhanahu wa taala, kami nak beriman. Lalu tu di antaranya Nabi Musa alaihi salam tadi pun maknanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah taala. Di antaranya ayat Rabbi arini anzur ilaika. Ya Rabbi, hei Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku ni, hei Tuhan, akan dikau kepada aku. Mu tunjuklah pada aku ni, katanya Nabi Musa. Permintaan daripada Nabi Musa. Lalu apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ni kerana dialog Nabi Musa dengan Allah taala. Sebab tu digelarkan Nabi Musa tu kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah. Lalu tu Allah Ta'ala kata jawab kepada Nabi Musa alaihi salam, qala lan tarani, tidak sama sekali engkau boleh lihat aku. Itu lan tarani, tak boleh nak lihat Allah. Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa alaihi salam. Maka inilah dalil di antara di Mu'tazilah tadi nak memekuatkan hujah akal dia, maknanya tak boleh lihat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Taala memberi lihat kepada hamba dia akan zatnya yang maha tinggi tadi. Lantarani, tak boleh sama sekali. Tak boleh di sini ni di puak-puak Mu'tazilah litabid. Tak boleh lan nafi tu sama sekali, selama-lama tak boleh. Sama ada dunia ataupun akhirat, selama-lama tak boleh. Itu di sisi puak-puak Mu'tazilah. Kena dengan hujah akal dia tadi. Lalu tu kita ahli sunnah wal jamaah pula, ayat hak dia kata la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar tadi, yang mana Allah Ta'ala berfirman tidak mendapatlah akan Allah Ta'ala oleh segala mata-mata, yakni tak boleh lihat Allah, tak boleh lihat Allah di ayat tu fid dunya, di dunia hak tak bolehnya. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, ayat tu maksudnya di dunia tak boleh, bermakna di akhirat harus bagi Allah Ta'ala nak beri lihat. Harus di Allah Ta'ala nak beri lihat. Ada pun ayat tadi di dunia ya tak boleh nak lihat. Kerana apa? Kerana kita ada ayat lain tu. Ayat yang Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Allah Ta'ala berfirman, muka-muka mereka itu orang-orang yang beriman, yakni di dalam syurga, nadirah, bercahaya, berseri-seri puak-puak kita, orang-orang yang beriman di dalam syurga, muka-muka mereka itu. Kerana apa tu? Ila rabbiha, kepada Tuhannya mereka lihat, yakni mereka lihat akan Tuhannya, muka jadi berseri-seri. Tu dalil. Maknanya orang beriman di akhirat kelak Allah Ta'ala harus bagi Allah Ta'ala nak beri lihat kepada orang yang beriman di dalam syurga. Maknanya harus, bukan mustahil. Adapun Mu'tazilah tadi, mereka berpegang dengan kata mustahil. Adapun ayat hak Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah Ta'ala tadi, nak lihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jawab dengan kata lantarani, sama sekali tak boleh lihat. Lalu tu di sisi kita ahli sunnah wal jamaah jawab pula, tak boleh lihat tu di Nabi Musa. Ada pun maknanya Nabi Musa pergi minta kepada Allah Ta'ala nak lihat Allah Ta'ala tu, camlah tu benda tu benda harus. Kalau benda mustahil, Nabi Musa dia takkan minta benda mustahil. Mana mungkin mustahil, maknanya rasul-rasul ni di antaranya Nabi Musa, mereka itu jahil tentang ketuhanan. Kalau dia jahil tentang ketuhanan, hak tu mustahil di rasul-rasul. Bermakna rasul-rasul ni kena Allah, kena Tuhan.
kenal sifat-sifat Allah. Bermakna lihat Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala nak beri lihat tu benda harus. Dah benda harus, Nabi Musa minta kepada Allah kerana benda harus. Lainlah kalau benda tu benda mustahil. Kalau benda mustahil, Nabi Musa tak minta awal-awal lagi kerana benda mustahil. Serupa kita lah. Benda tak ada di kita. Tiba-tiba orang tu minta juga. Nak kena marah. Minta apa benda tak ada di aku ni. Tu. Benda mustahil. Ni Nabi Musa minta. Bermakna benda tu benda harus. Maknanya benda tu benda harus. Tu jawapan di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun Mu'tazilah, mereka itu menafikan sama sekali mustahil Allah Ta'ala nak memberi lihat akan zat Allah Ta'ala kepada kita hamba, sama ada dunia ataupun di akhirat. Lalu tu Mu'tazilah. Maka harus baginya bagi Allah Ta'ala. Maka harus, yakni hak di sisi kita ahli sunnah. Maka harus baginya bagi Allah Ta'ala tu oleh bahawa memperlihat ia Allah. Harus bagi Allah untuk beri nampak akan zatnya, zat Allah beri nampak pada siapa? Beri lihat kepada siapa? Akan hambanya hamba Allah. Harus bagi Allah untuk beri lihat, untuk beri nampak zat dia kepada segala hamba dia, kepada hamba dia tadi. Walaupun harus, tetapi sungguh pun kata harus Allah Ta'ala untuk memperlihatkan, untuk beri lihat kepada kita ni maknanya akan zat dia. Sungguh pun kata harus, istidrak pada kata harus. Tetapi sungguh pun begitu, tiada jatuh melihatnya melihat Allah. Tiada berlaku melihatnya melihat Allah Ta'ala ni. Tak berlaku di dalam dunia, yakni di dalam sedar. Dalam keadaan jaga, tak berlaku. Tak berlaku benda tu. Cuma harus, walaupun harus Allah Ta'ala nak beri lihat, tapi di atas dunia tak berlaku. Tak berlaku lihat Allah Ta'ala dalam jaga ni. Melainkan, istisna pada kata tiada berlaku lihat Allah dalam dunia, melainkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi lihat Allah Ta'ala ni pada malam Isra. Pada malam Isra dan Mi'raj. Kita maklum lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Lalu tu bertemu dengan Allah, maknanya menerima kewajipan sembahyang. Difardukan kewajipan sembahyang pada malam Mi'raj. Ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Allah. Ketika tu hanya berlaku di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di yang lain tak berlaku di dalam jaga. Di dalam jaga di orang lain tak berlaku. Hanya berlaku ni di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hatta di nabi-nabi yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tak berlaku lihat Allah di dalam jaga. Hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja. Bila? Pada malam Isra dan Mi'raj, ketika mana difardukan ke atas Nabi kita tadi sembahyang 5 waktu. Lalu tu maka telah melihat ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lihat akan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memperlihat Allah Taala tu oleh Allah Taala kepada Nabi kita, Nabi lihat dengan 2 mata kepalanya, kepala Nabi di dalam jaga, di dalam sedar, dalam khabar. Nabi lihat dengan 2 mata kepala Nabi. Apa makna Nabi lihat dengan 2 mata kepala Nabi lihat Allah? Lihat dengan 2 mata kepala Nabi ni dengan makna yang pertamanya nak menceritakan tentang pada pihak lihat Allah, nampak Allah tu nampak senguti. Nampak betul. Nampak sungguh-sungguh tu ialah Allah.
Itu nampak dengan dua mata kepala. Itu diibaratkan dengan dua mata kepala Nabi pada pihak nampak betul-betul. Nampak sungguh. Ia tu ialah Allah. Nabi lihat serati. Itu makna begitu. Itu nampak dengan dua mata kepala Nabi. Ataupun pada tafsiran yang kedua, Nabi SAW lihat Allah Ta'ala dengan dua mata kepala Nabi. Dengan maknanya lihat situ, lihat dengan bahawa nampak Allah. Kalau lihat dengan mata kepala hak di depan ni, kita maklum mata duduk di depan. Manakala mata kita berada di hadapan, lihat Allah dengan dua mata kepala, nescaya faham kepada kitanya Allah di hadapan. Mempunyai jarak. Boleh lihat Allah dengan cara begitu tadi. Hak tu mustahil begitu. Maka lihat dengan dua mata kepala, lihat dengan makna nampak Allah. Kerana lihat ni ada dua. Cuba lihat benda tu. Nampak. Cuba lihat benda tu. Tak nampak. Di Nabi SAW nampak Allah kok mata gitu makna dia. Nampak Allah kok mata. Reti tu ialah Allah kok mata. Contoh, Nabi SAW. Nabi SAW ketika mana dia selesai daripada sembahyang, Nabi SAW sudah daripada solat, Nabi kata, siapakah di antara kamu ni ada hak bermain-main janggut? Nabi tanya. Ada orang main janggut tadi tu? Tu Nabi nampak ada orang main janggut. Adakah Nabi lihat? Adakah Nabi paling tengok? Ada, Nabi tak paling tengok, tapi Nabi nampak. Tu lihat tapi tak lihat, tak tengok tapi nampak. Nabi nampak ada orang bermain-main janggut di belakang Nabi SAW. Nabi tengah sembahyang. Nabi tak berpaling pun, Nabi tak lihat pun, tapi nampak perbuatan sahabat yang bermain-main, yang bermain-main dengan janggut tadi. Tu Nabi nampak tapi tak lihat. Hak ni dalam masalah ni, Nabi nampak Allah kok mata. Itu maksud. Nampak Allah. Bukan lihat Allah. Kalau lihat Allah, lihat ni benda tu kena duduk di hadapan. Kena cari mana Allah Ta'ala. Cari temulah. Tu tak kau misalnya. Tak. Bukan lihat begitu. Lihat sini dengan makna nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu nampak Allah Ta'ala ni dengan ketiadaan kaifiyah. Tengok Allah Ta'ala, nampak Allah Ta'ala dengan ketiadaan kaifiyah. Apa makna dengan ketiadaan kaifiyah? Dengan tidak ada kelakuan-kelakuan. Bukan dengan maknanya Allah Ta'ala tu berjirim ke, bercahaya ke, Allah Ta'ala ni boleh bagi tahu begian ke. Mahman tasawwarta fallahu bi khilafin zalika. Sebagaimana kita mengaji dah di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tiap-tiap hak digambar selagi mana boleh kata, selagi mana boleh bayang, tu semua bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Nabi nampak Allah dengan tidak ada kaifiat. Bukan dengan ada ukuran jarak besar mana, lagu mana, macam mana. Tak sama sekali. Tu Nabi lihat Allah, tapi Nabi nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra' Mi'raj, ketika mana difardukan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang. Kalaulah maknanya Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk, ataupun Allah Ta'ala ni maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kaifiat, nescaya Nabi tu bagi tahu dah lah. Nescaya Nabi tu klik di atas dunia tu akan bagi tahulah, tadi aku bertemu dengan Allah, begian Allah Ta'ala ni, besar ni Allah Ta'ala ni, seumpama ni Allah Ta'ala ni. Nescaya Nabi kata begitulah. Tapi dak, balik daripada peristiwa Mi'raj, Nabi tak ada sebut tu. Nabi tak ada cerita tentang begitu.
Tapi hak Nabi bagi tahunya, aku maknanya bertemu dengan Allah dan aku difardukan, Allah Ta'ala fardukan ke atas aku tu 50 waktu, lalu tu aku minta kurang, aku duk ulang alik, maknanya jadi 5. Tu Nabi duk cerita hak tu. Nabi tak cerita bagaimana Allah Ta'ala, umpama macam mana Allah Ta'ala. Tak. Kerana apa? Allah Ta'ala tidak berkaifiat, tak sama dengan makhluk. Tak boleh nak bagi tahu, tak boleh nak ungkapkan dengan kata-kata dunia. Tak boleh sama sekali. Itu dengan tiada kaifiat. Itu maksudnya. Itu maksud dia. Habis itu. Dan barang siapa mendakwa, akan melihat Allah Ta'ala di dalam jaga. Siapa-siapa yang dia dakwa dengan lidah dia, mengaku dengan lidah dia, ni lihat Allah Ta'ala dalam jaga. Bila? Pada dunia. Dia kata, aku lihat Allah Ta'ala dalam keadaan sedar-sedar, aku lihat Allah Ta'ala di atas dunia ni. Kalau ada orang dakwa begitu, yang dakwa tu pula lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak dakwa ni bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jawabnya, maka tiada syak pada kufur barang siapa tadi. Siapa hak dakwa lihat Allah dalam dunia waktu dia sedar, waktu dia khabar, dia nampak Allah. Oh, aku kelih Allah Ta'ala tadi, aku kelih Allah Ta'ala, aku nampak Allah Ta'ala di atas dunia tadi. Kelik daripada ekonseh, kelik sudah daripada tahajud misalnya, nyomari Allah Ta'ala. Tu siapa-siapa dakwa begitu, dia lihat Allah Ta'ala di atas dunia ni dalam keadaan jaga. Orang ni tidak ada syak lagi. Maknanya dia tu telah kafir, na'uzubillah. Kafir orang tadi hak dakwa lihat Allah dalam jaga. Adapun di dalam tidur, kalau dia dakwa lihat Allah Ta'ala dalam tidur, ni di atas dunia lah ni, dia dakwa dalam tidur lihat Allah Ta'ala, maka kalau begitu hak ni tiada khilaf pada harus melihat Allah Ta'ala, dan jatuhnya yakni tiada khilaf pada berlaku di seseorang tadi melihat Allah di dalam tidur di atas dunia. Kalau hak ni tak apa. Dia dakwa lihat Allah Ta'ala. Kena tanya pula, lihat Allah Ta'ala tu dalam jaga ke dalam tidur? Kalau dalam jaga, dalam sedar-sedar, dalam hidup celek molek, ni kupur orang dakwa begitu. Ada pun dia kata, oh dalam tidur, hak ni harus boleh jadi. Harus berlaku, maknanya boleh jadi. Kerana benda ni berlaku di ulama-ulama, di aulia illahi ta'ala. Ada berlaku lihat Allah Ta'ala dalam tidur, maknanya dalam mimpi lah kita panggil, dalam keadaan tidur. Harus tu lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat tu nampak Allah Ta'ala dalam mimpi, dalam tidur tadi tu, hal keadaan maknanya tiada kaifiat lah. Dengan cara tak boleh nak ungkapkan dengan kata-kata dunia, tak boleh nak kata macam mana. Tapi lihat Allah Ta'ala. Tapi selagi mana boleh kata, selagi mana maknanya boleh bagi tahu, boleh gambar, oh tak dilihat Allah, macam mana Allah? Oh pegang tombok, dia kata, tu bukan Allah, tu syaitan duk pegang tombok gitu. Ataupun maknanya nampak seperti ada cahaya-cahaya, bersinar, berseri-seri, Allah Ta'ala. Itu bukan Allah Ta'ala. Berseri-seri, bersinar-sinar, selagi mana boleh ungkap dengan kata-kata itu bukan Allah Ta'ala. Kalau maknanya berlaku sekalipun dengan tiada kaifiyah, itu dalam tidur harus dalam tidur. Dan lagi akan dilihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala ni akan dilihat oleh mukminun, oleh segala orang yang beriman, bila di dalam akhirat dengan tiada kaifiyah. Selagi akan kita lihat, maknanya orang beriman ni di dalam hari akhirat
akan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala tadi, wujuhun yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Tu lagi orang yang beriman, Allah taala haruh dia untuk beri lihat kepada yang beriman di negeri akhirat kelak. Bukan dengan makna Allah dalam syurga. Cuma kita tu dalam syurga, ketika kita berada di dalam syurga, orang yang beriman harus di Allah Ta'ala untuk beri lihat zat dia. Ketika mana? Ketika kita dalam syurga, bukan Allah dalam syurga. Sebagaimana juga kisah Nabi SAW tadi, peristiwa dalam peristiwa Mi'rajnya. Bukan Allah Ta'ala berada di langit, bukan Allah Ta'ala berada di atas arah, tapi Nabi hak berada di atas langit. Tempat bagi Nabi. Tika Nabi duduk situ, Allah Ta'ala buka hijab memperlihatkan zat Allah. Bukan zat Allah duduk situ, tapi tempat tu ialah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tukar tu. Inilah dalil maknanya Allah berada di atas langit, di atas arah. Mana dalil? Ni Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Allah. Tu Nabi gi langit nu lihat Allah Taala. Tempat bagi Nabi, bukan tempat bagi Allah. Tempat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu ialah berkaitan dengan seputar masalah lihat Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Dan setengah daripada mungkinat itu, dan setengah daripada perkara harus lagi, perkara mungkin lagi, segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, segala perbuatan hamba yang bangsa pilih dengan hati. Ni dia nak hurai kepada kita pula berkaitan dengan masalah perbuatan ikhtiariyah. Perbuatan hak pesing kita pilih dengan hati kita. Apa kita nak iktikad dengan perbuatan hak pesing kita pilih dengan hati? Kerana perbuatan hak berlaku di kita ni terpecah kepada dua bahagian. Yang pertamanya perbuatan ittirari nama dia. Apa perbuatan ittirariyah? Perbuatan hak pesing bukan pilihan hati. Umpamanya terketar, jarang-jarang jadi imamnya ketar. Ketar tu gak lutut, ketar tu gak tangan, dengan suara-suara pun jadi lain. Kenapa tu ketar? Tak nak ni, tak mahu jadi ketar ni, tapi ketar juga. Ini dia panggil perbuatan yang terkerasi. Perbuatan ittirari. Itu perbuatan yang terkerasi seperti ketar, jatuh. Kita tak ada nak jatuh, tapi nya terjatuh juga. Tersepak, tak ada nak tersepak, tapi tersepak. Ambil tuku, ketuk, pak kena di atas tangan kita. Itu terkerasi. Itu dia panggil perbuatan ittirari yang berlaku di kita. Kita tak ada nak hati kita, tapi terjadi. Maka hak ni perbuatan Allah. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Sepakat kita ahli sunnah, Mu'tazilah, Jabariyah, pesing perbuatan hak bukan lahir daripada hati kita, jadi juga tersepak, terluka, ikutlah benda-benda terketar-ketar dan sebagainya. Hak ni perbuatan Allah. Allah lah yang buatnya. Tu satu. Yang kedua hak nak bicaranya, perbuatan ikhtiari. Perbuatan hak pesing perbuatan ni berlaku di kita, kita mahu benda tu, kita nak benda tu, nak berjalan, hati kita nak angkat telefon, hati kita nak datang ke surau, hati kita nak makan, hati kita nak ambil pinggan, hati kita nak ambil gelas, hati kita nak capai sesuatu tu, hati kita nak langkah pada satu tempat tu. Itu dia panggil perbuatan hak bangsa kita pilih. Perbuatan hak berlaku di kita, kita pilih. Itu dia panggil perbuatan ikhtiariyah. Jadi perbuatan ada dua. Perbuatan ikhtiariyah, yang kedua perbuatan ittirariyah. Maka perbuatan ittirariyah hak ni ialah
perbuatan Allah. Allah lah yang menjadikan, Allah lah yang memberi bekah terhadap perbuatan tersebut. Lalu tu perbuatan ikhtiariyah ni pula. Hak ni ada khilaf. Khilaf di antara kita ahli sunnah dengan firqah Mu'tazilah dengan firqah Jabariyah. Ada tiga jalanan dalam masalah ni. Maka telah berlaku padanya pada masalah ini, pada masalah perbuatan hak berlaku di kita, hak ikhtiariyah ni, berlaku perselisih pendapat 3 mazhab. Ada 3 pendapatan, ada 3 jalanan dalam masalah ni. Mana 3 jalanan dalam masalah ni? Pertama, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jalanan yang pertama dulu, jalanan ahli sunnah wal jamaah. Ni hak kita. Hak kita masalah ni macam mana kita nak berpegang. Masalah perbuatan hak ikhtiar hak berlaku di kita. Nak makan, nak minum, nak pegang pipi dan sebagainya. Ni macam mana kita nak berpegang dalam masalah ni? Bahawasanya iaitu jalanan mazhab ahli sunnah dalam masalah ni bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu, tidak adalah bagi hamba pada perbuatan hak jenis kita pilih nak ni, melainkan hak adanya perbuatan tu, melainkan semata-mata hak adanya di perbuatan ikhtiari ni usaha, yakni dan ikhtiar sahaja. Ada usaha dan ikhtiar saja. Maknanya hak berlaku perbuatan kita tu, perbuatan kita nak makan, perbuatan kita nak melangkah kaki, kita pun langkah, atau perbuatan ikhtiari. Jadi di perbuatan ni siapa yang memberi bekah terhadap bergeraknya kaki kita, terhadap dapat kita tadi mencapaikan tangan kita untuk pegang botol dan sebagainya? Hak ni perbuatan Allah yang jadi tergerak tu, yang jadi langkah tadi. Cuma berlaku di kita tu atas dasar ikhtiar dan usaha hak ada di kita. Maknanya perbuatan ikhtiar ni perbuatan Allah hak berlakunya, tapi berlaku di kita atas jalan ikhtiar usaha yang ada di kita. Ikhtiar usaha maknanya begini. Ikhtiar usaha ni, ikhtiar maknanya hati kita nak, itu panggil ikhtiar. Ikhtiar ni hati kita mahu, itu panggil ikhtiar. Maka ikhtiar ni kita hak mahunya, kita hak naknya, itu panggil ikhtiar. Kemudian kita nak apa? Nak capai gelas, nak ambil gelas guna tangan, atau hak hati kita nak, panggil ikhtiar. Kemudian dah nak kepada gelas, nak ambil gelas, kena usaha. Ikhtiarnya kita nak, atau hak kita tu. Kemudian kita nak ambil gelas tu, maka nak ambil gelas kena guna tangan, kena usaha tangan kita untuk gerakkan. Atau usaha tu ialah anggota yang mana anggota tu menyertai apabila kemahuan hati kita nak. Kemahuan hati kita nak nama ikhtiar. Adapun usaha yang menyertai hak kita nak tu dengan anggota. Dah nak ambil gelas, nak tu ikhtiar, nak ambil gelas dengan tangan, tangan kena gi ambil, tangan kena gerakkan ambil gelas tu. Tangan tu panggil usaha. Usaha tangan kita tu untuk capai gelas tadi. Kemudian tangan pun bergerak, tangan kita pun berjalan, tangan kita pun menuju untuk ambil gelas tadi. Gerak tangan kita, tuju tangan kita, berjalan tangan kita tadi tu. Maknanya hak ni ialah perbuatan Allah. Allah yang memberi bekah terhadap perbuatan tangan kita bergerak tadi. Diri bergerak tangan kita tu, diri berjalan tangan kita, diri hayung tangan kita untuk capai gelas tu perbuatan Allah. Kalau Allah tak izin, takkan jadi bergerak tadi. Kalau Allah Ta'ala tak izin, takkan bergerak tangan kita untuk capai gelas tadi. Cuma hanya qadar nak saja, nak ambil gelas. Dah nak ambil gelas,
usaha dengan tangan, angkat tangan untuk capai. Tapi takkan terangkat kalau Allah Ta'ala tak izin. Ini di sisi ahli sunnah wal jamaah, kita ada ikhtiar dan juga kita ada usaha. Adapun berlaku perbuatan tu, jadi perbuatan tu, bergerak tangan kita tu, perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal lain lagi, kaki pula. Hati kita nak pergi ke masjid, ataupun hati kita nak pergi ke tempat situ, nak berjalan pergi ke luar daripada surau, nak keluar daripada surau, nak pergi tandah misalnya, atau hati kita nak ke tandah. Manakala hati kita nak ke tandah, nak tu hak kita tu, kita nak tu, kemahuan hati kita nak ke tandah, kena bangun, maknanya kena berjalan, kena langkahlah kaki kita. Dah kena langkah, usaha dengan kaki tu, usaha dengan kaki kita tu untuk bangun, untuk kita keluar daripada surau tersebut untuk menuju ke tandah. Itu hak kita. Kita ada nak untuk keluar daripada majlis untuk pergi ke tandah misalnya. Itu hak kita. Kemudian langkah kaki kita, jadi tergerak kaki kita ni, hak ni perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah. Cuma kita usaha saja. Usaha untuk bangun, usaha untuk melangkah, usaha ikhtiar untuk menggerakkan kaki tangan kita untuk mencapai satu-satu benda. Hak bergerakkan, yang menggerakkan, yang jadi tergerak tadi tu ialah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita pergi kepada Jabariyah selalu. Adapun Jabariyah, kita tidak ada ikhtiar usaha sama sekali. Kita ni tidak ada ikhtiar usaha sama sekali. Perbuatan hak terjadi di kita, nak berjalan, nak makan, nak minum, nak keluar daripada surau, ikutlah tiap-tiap benda hak hati kita nak tadi. Hak ni tidak ada usaha di kita, kata Jabariyah. Tu semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada ikhtiar, kita tidak ada usaha di perbuatan-perbuatan sebegitu rupa tadi. Kita tak ada apa-apa. Allah belakanya. Lalu tu, manakala dia menyandarkan semuanya kepada Allah, tanpa ada kaitkan, sandarkan ikhtiar usaha kepada kita, maka bawa kepada rusaknya berat. Mana rusaknya berat? Lalu tu menyebabkan dia akan mentohmahkan di seseorang, maknanya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Di seseorang hak berzina umpamanya, di seseorang hak buat maksiat pada Allah, mereka akan mentohmahkan Allah lah yang berzina, Allah lah yang minum arak, Allah lah yang buat maksiat tadi. Kerana apa? Kerana kita tidak ada ikhtiar dan usaha. Itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang berzina, perbuatan Allah yang minum arak, perbuatan Allah yang buat maksiat. Jadi mentohmahkan kejahatan, kekejian, kemaksiatan tadi, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rosaknya Jabariyah. Kerana di dia ikhtiar, usaha tidak ada semata-mata di kita. Kita berlaku perbuatan semua tu, semuanya perbuatan Allah secara terkerasi kita buat, secara terpaksa kita buat. Kita tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha nak sikit pun, tak ada. Semuanya perbuatan Allah. Jadi menyebabkan bila seseorang itu buat maksiat, berzina, derhaka pada Allah, minum arak dan sebagainya, lalu tu mentohmahkan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Jabariyah. Jabariyah. Kemudian Mu'tazilah pula. Adapun Mu'tazilah, mereka pula berani sangat. Tadi Jabariyah nakut sangat, tak leh nak bangsa sikit pun kepada kita manusia. Adapun Mu'tazilah pula berani sangat, bergedebel sangat, dengan mengatakan, maknanya pegangan mereka tadi, kita semua yang buat, Allah Ta'ala tidak terkait. Allah Ta'ala hanya beri kepada kita, menjadikan kepada kita kudrat. Kudrat hak bangsa manusia. Apa ni kudrat hak bangsa baru? Kerana kalau Allah Ta'ala beri kudrat kepada kita,
Manakala Allah Ta'ala campurkan sifat gagah kepada manusia tadi, maka manusialah yang mengaturkan segala-gala. Manusialah yang buat segala-gala. Perbuatan manusialah yang memberi bekah terhadap segala-gala. Manusia belaka. Allah Ta'ala dak dah. Allah Ta'ala berlepas dah. Dah Allah Ta'ala beri sifat kudrat pada kita hamba, tak ada dah. Allah Ta'ala dak dah. Kita dah belaka, kita lah nak berjalan, kita lah nak minum, kita lah pergi sembahyang, kita lah perbuatan kita lah yang buat maksiat dan sebagainya. Tak terkait dah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala beri kepada kita sifat gagah. Cuma Allah Ta'ala beri kepada kita sifat ring. Cuma Allah Ta'ala hanya beri sifat kudrat kepada kita. Dah ada dah di kita gagah sifat kudrat, sifat ring tadi. Kita adalah kesemua sekali tak terkait dah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Mu'tazilah pula. Maka rosak Mu'tazilah pula bila dia kata Allah berlepas dah daripada kita manusia, manakala Allah beri pada kita sifat kudrat, Allah Ta'ala jadikan sifat kudrat, maka dah ada di kita gagah, kitalah yang buat segala-galanya, bukan perbuatan Allah lagi, perbuatan kita sendiri, hasil daripada perbuatan kita semua sekali, tidak dah Allah Ta'ala. Maka rosak mereka tu pula pada pihak akidahnya, menyebabkan, maknanya menatijahkan, menyimpulkan Allah Ta'ala maknanya tidak menjadikan ataupun Allah Ta'ala ini apa dia panggil, luput makna ketuhanan di Allah gitu. Luput makna ketuhanan di Allah. Yang mana Tuhan ni dialah yang mentadbir segala-galanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah tu siapa? Dia yang mentadbir semua sekali. Dia yang mengurus semua sekali. Dia yang mengatur semua sekali. Dia yang buat semua sekali. Dia yang menentu semua sekali. Tiba-tiba manakala perbuatan tak diberlaku hak di kita ni, di sisi Mu'tazilah yang mengatakan kita yang buat bukan Allah Ta'ala, maknanya ada yang Allah Ta'ala tak buat, ada yang Allah Ta'ala tak atur, kita hak atur sendiri. Ini rosak di pegangan Mu'tazilah bila menyatakan maknanya perbuatan hak berlaku di kita ni semuanya perbuatan kita sama sekali. Semuanya perbuatan kita, tidak perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah. Kita ada ikhtiar usaha nak menolak Jabariyah. Kemudian perbuatan tadi itu ialah perbuatan Allah yang terjadi itu. Cuma kita ada ikhtiar dan usaha. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi banyaklah dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya banyak. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah." Siapa-siapa yang beramal, kata Allah. Atau Allah Ta'ala kata siapa-siapa hak beramal. Maknanya amal tu daripada usaha kita, ataupun laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi kamu manfaat apa yang kamu usaha, ke atas kamu, di atas kamu kemudaratan bagi apa yang kamu usaha. Bermakna kita ada ikhtiar, kita ada usaha. Kitalah yang berusaha buat kejahatan, maka akan dapat balasannya mudarat. Kitalah yang usaha ke arah kebaikan, maka akan mendapatkan manfaat. Kita ada ikhtiar dan usaha. Tu ikhtiar dan usaha tu sabit di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan Jabariyah, tidak ada ikhtiar usaha sama sekali. Semuanya ialah perbuatan Allah. Kita langsung tidak mempunyai apa-apa. Itu ialah Jabariyah. Kita ahli sunnah ada ikhtiar dan usaha. Cuma kalau orang tanya lagi, ikhtiar usaha ni sebenarnya pula daripada mana ikhtiar usaha ni?
Daripada Allah lah. Ikhtiar usaha tadi. Hak kita mahu nak hati kita mari ke surau, nak makan minum dan sebagainya, semuanya itu hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna hakikat pegangan hak di dalam hati nu ialah sebagaimana Jabariyah tadi. Betul lah pegangan dia tu. Betul lah. Cuma salah Jabariyah ni, zahir pun dia begitu juga. Zahir pun begitu juga. Dengan maknanya kita tidak ada ikhtiar sama sekali, tidak ada usaha sama sekali. Benda duduk dalam tu tak boleh nak cerita pada orang. Benda tu hakikatnya begitulah betul-betulnya. Tapi dia tu buat keluar. Dia mengeluarkan benda tadi yang menyebabkan orang tu jadi zina dan sebagainya. Tu perbuatan Allah. Jadi rosak dah lah. Jadi rosak tu rosaknya Jabariyah. Walhasilnya ikhtiar usaha hak kita sandar di kita tadi, hak ni pun sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun Allah Taala sendiri yang suruh sandar ikhtiar usaha tu kepada kita. Allah Taala sendiri. Dah Allah Taala sendiri suruh kata, suruh bagi tahu, maknanya suruh berpegang bahawasanya kita tu ada ikhtiar usaha, yang ialah ikhtiar usaha hakikat ni pun daripada Allah Taala. Sebagaimana Jabariyah tadi juga, maknanya hakikatnya kita ni semua ialah semuanya milik Allah Taala. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala sendiri cerita di dalam banyak ayat sebagaimana kita baca tadi, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat kullu nafsin bima kasabat. Semua tu ayat-ayat tu Allah Ta'ala sandarkan kita tu ada usaha. Mulah hak buatnya. Misalnya mu jatuh derhaka, mulah hak buatnya. Usaha daripada mula tu. Mu sembahyang buat taat, usaha daripada mula tu. Tu Allah Ta'ala sandarkan maknanya ikhtiar usaha tadi kepada diri kita. Walhasilnya hakikat yang menggerakkan itu ialah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak Mu'tazilah nak jawab Mu'tazilah pula. Mu'tazilah mereka berpegang tadi, maknanya perbuatan ni perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Maka ayat Al-Quran yang nak menolak Mu'tazilah, ayatnya wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah melontar akan engkau ya Muhammad akan pasir. Tidaklah melontar akan engkau ya Muhammad. Bermakna lontaran itu usaha daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada ikhtiar usaha daripada Nabi. Tapi yang terjadi lontaran itu pula, di sisi Mu'tazilah tadi, hak ni kita, bukan Allah Ta'ala. Hak melontar tu kita, yang terjadi lontaran tu pun kita. Allah Ta'ala tidak terkait. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata walakinnallaha harama. Tidaklah melontar akan dikau ya Muhammad akan pasir. Maknanya Nabi Muhammad usaha untuk melempar pasir. Yang terjadi lempar itu, yang terjadi pasir itu bergerak, walakinnallaha harama. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melontarkan pasir tadi, yang menggerakkan pasir tadi jadi berhemburan. Itu ialah perbuatan Allah, bukan perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menolak Mu'tazilah pula. Ayat lain banyaklah. Wallahu khalaqakum. Allah yang menjadi akan dikau, akan kamu, akan tubuh kamu. Wama ta'malun. Perbuatan hak mu nak buat tu pun Allah yang menjadi. Itu nak menolak Mu'tazilah. Jadi kita ahli sunnah berada di posisi tengah-tengah. Tengah-tengah di antara Jabariyah dengan maknanya Mu'tazilah tadi. Ini maksud yang disebut dalam ni. Pertama, mazhab ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha sahaja. Ada usaha sahaja di kita. Boleh bangsakan kepada kita lah buat satu-satu benda tu ikhtiar, usaha daripada kita. Cuma terjadi perbuatan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada dikerasi akan dia, akan perbuatan hamba itu. Maka tiada dikerasi akan dia, akan hamba itu pada perbuatan itu. Maka kita ni bukan dipaksa pada perbuatan kita, bukan sebagaimana Jabariyah tadi.
Seperti seperti perkataan hak kata dikerasi ni, barang yang berkata perkataan hak i'tiqad akan dia akan barang oleh taifah, oleh satu puak yang dinamakan Jabariyah. Ini sekaligus nak menolak puak-puak Jabariyah yang mengatakan kita tu terpaksa. Tak, kita tidak dipaksa, kita ada ikhtiar dan usaha. Dan tiada hamba itu juga yang menjadi dia akan perbuatan hamba. Hamba tu juga tidak memberi bekah sama sekali perbuatannya. Seperti yakni perbuatan hamba tu memberi bekah, seperti yang berkata akan perbuatan hamba tu memberi bekah oleh Mu'tazilah. Nak menolak Mu'tazilah, kerana Mu'tazilah mengatakan perbuatan hamba memberi bekah. Kita tak, perbuatan hamba tidak memberi bekah, hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tiqad kita menolak Jabariyah dan juga menolak Mu'tazilah. Kedua daripada pandangan masalah berkaitan dengan perbuatan hamba hak berlaku di kita ni yang ikhtiariyah. Yang keduanya mazhab Jabariyah. Ni mazhab yang kedua hak kita hurai dah tadi. Iaitu mazhab Jabariyah ni, tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Mu'tazilah mengatakan kita tidak ada usaha sekali-kali. Perbuatan hak berlaku di kita ni, kita tak ada usaha pun. Hak terjadi di kita ni, tak ada usaha sekali-kali, kata dia. Bahkan ia hamba tu majbur, katanya. Apa majbur? Artinya, arti majbur ni yang dikerasikan, dipaksa perbuatan kita. Kita buat tu, tidak ada apa-apa usaha di kita. Kita ni dipaksa. Allah ke semua sekali. Allah ke semua sekali. Itu Jabariyah. Bandingnya, seperti kita ni, bandingnya katanya Jabariyah, seperti satu bulu yang bergantung, yang terbang pada hawa. Seperti bulu hak berterbangan di hawa, di udara. Lalu tu bulu tadi tu ditiup akan bulu oleh angin. Tiba-tiba angin pun tiup, bergeraklah dia. Manakala angin tu tiup, betapa kehendaknya, yakni bergeraklah ia, betapa kehendaknya kehendak angin tadi. Kalau angin tu pupuk ke kananlah dia pergi. Kalau angin tu pergi ke kirilah dia pergi tu. Tak ada usaha apa-apa kita hamba ni. Tu Jabariyah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Betulkah pegangan dia? Betul. Pegangan tu betul. Pegangan tadi, iyalah, semuanya Allah taala. Ikhtiar usaha kita ahli sunnah tadi sandar ikhtiar usaha, tu pun ikhtiar usaha daripada Allah. Cuma sandar atas syariat Allah, perintah begitu. Allah hak sandar perbuatan-perbuatan di kita berlaku ni, kita ada ikhtiar usaha. Adapun Jabariyah tadi, hak asal pegangan batin hakikatnya Allah Ta'ala ke semua sekali, termasuk ikhtiar usaha tu pun, tapi dia mengeluarkan di luar. Dia mengeluarkan di luar dengan makna, tak ada usaha ikhtiar kita. Kita ni seperti angin tadilah, seperti kapas tadilah, ke mana saja ikutlah. Allah Ta'ala nak buat apa pada kita, kita tidak ada ikhtiar usaha sama sekali. Itu dia mengeluarkan pada zahir, yang menyebabkan mentohmohkan perbuatan-perbuatan keji yang berlaku di seseorang, yang perbuatan tu berlaku di kita, zina dan sebagainya. Itu Allah lah, perbuatan Allah lah. Orang tu berzina, itu perbuatan Allah lah. Orang tu minum arak, tu perbuatan Allah lah. Itu jadi rosak. Jadi rosak bila mengeluarkan di luar. Ini Jabariyah. Dua. Akhir sekali, ketiga mazhab Mu'tazilah, iaitu pegangan Mu'tazilah ni pula pada masalah ni, bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan diri hamba, perbuatan hamba mana yang ikhtiari. Kitalah yang memberi bekah terhadap perbuatan hak ikhtiari tadi. Hak kita nak makan, kita nak minum, kita belaka katanya. Perbuatan tadi tu memberi bekah tu dengan kudrat, dengan ring, dengan gagah, sifat gagah, kufur. Di akhirat dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi pegangan dia ni, maknanya dia mengatakan kitalah yang buat makan minum, semuanya perbuatan kita. Perbuatan kita belaka-belakanya tidak terkait dengan Allah. Perbuatan tadi kitalah yang menggerakkan, kitalah yang mencapai, kita yang melangkah. Semua
semuanya kita tak terkait dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lepas dah. Cuma Allah hanya beri kepada kita sifat gagah. Sifat gagah asal ada di kita ni, ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah ada dah di kita, tak ada dah. Allah tak ada dah. Allah Taala tak cara dah kepada kita, maknanya tak takbir dah kita. Tu rosak Mu'tazilah. Allah tidak mentakbir dah lah kita. Dah perbuatan tu perbuatan kita dah, bukan Allah Taala lagi. Jadi Allah ada hak lepas daripada Allah, iaitu perbuatan kita. Ini Mu'tazilah rosaknya, tak betulnya Mu'tazilah tadi. Habis itu. Dan adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah itu pertengahan, duduk tengah-tengah, seolah-olahnya dikeluarkan antara darah tu Mu'tazilah dan tahid tu Jabariyah. Hal keadaan manakala mengeluarkan darah dan tahid, hal keadaannya hak keluarnya ialah laban, ialah susu yang bersih. Susu hak bersih ni ialah ahli sunnah wal jamaah. Darah, tahid, keluar susu ni ialah ahli sunnah wal jamaah, tengah-tengah di antara darah dan juga tahid tadi. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.